Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Rosmawati binti Osman daripada IPG Kampus Darul Aman untuk Bengkel Teknologi Digital dalam PDPR dan Pembudayaan Pendidikan Zon Utara. Saya akan memberi input tentang kajian kualitatif dalam aspek penulisan, dapatan dan perbincangan. Okey, kita tengok kepada contoh tajuk kajian. Saya tidak berhasrat untuk membaca keseluruhan tajuk ini, tetapi untuk highlight kepada cikgu-cikgu untuk kajian kualitatif, apakah istilah-istilah yang lazim digunakan untuk membezakan kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif. Contohnya pada skrin kita ni kita jumpa perkataan exploring. Exploring meneroka. Okey, minta maaf ya, saya mengambil jurnal dalam bahasa Inggeris sebab jurnal bahasa Inggeris ni saya ambil daripada jurnal impact tinggi nah. Kalau sini saya ambil daripada jurnal MJLI daripada UUM, iaitu jurnal Scopus. Okay, so kita balik kepada tajuk kita. Okay, this one is exploring. Exploring is meneroka. Kalaulah kita compare dengan kajian kuantitatif, selalunya kita akan jumpa perkataan to identify, to differentiate. Okay, untuk mengenal pasti. Okay, untuk mengenal pasti tahap amalan sesuatu praktis, ataupun untuk melihat adakah terdapat perbezaan amalan dari segi jantina. Tetapi untuk kajian kualitatif, kita lebih kepada untuk memahami, to understand, dan juga kalau yang ni to explore, untuk meneroka. Okey, meneroka apa? Okey, jadi maksudnya bila katakan meneroka ataupun memahami, jadi kita punya sampel kita kecil. Maksudnya kita tidak berminat untuk mendapatkan satu generalisasi, satu sampel yang luas, tetapi kita nak tengok, nak faham, okey, apa yang berlaku dalam sesuatu institusi. Contohnya di sini, okey, school teachers. Okey, school teachers, jadi dia tak ambil school teachers daripada satu Malaysia. Okey, selalunya dalam 9 orang macam tu untuk melihat, untuk mengkaji, okey, dari segi pengalaman, dari segi opinion dia terhadap sesuatu isu. Okey, tujuan kajian sama juga, dia mesti konsisten. Kalau yang tadi tajuk dia untuk memahami, jadi tujuan kajian juga mesti konsisten. Untuk kualitatif mesti ada, okey, sewajarnya digunakan perkataan to explore. Kalau kita gunakan perkataan to identify, to differentiate, nanti dia akan ada contradict, okey, ke antara kita punya tujuan kajian dan juga method yang kita gunakan dalam kajian. Okey, reka bentuk kajian. Okey, sama juga, masih lagi menggunakan perkataan exploratory qualitative study. Jadi masih lagi penerokaan. Okey, kajian kualitatif secara penerokaan. Penerokaan maksudnya kita nak tengok mendalam, okey, in deep, okey. Dan kita nak tengok
bagaimana sesuatu itu berlaku. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana sesuatu itu berlaku ataupun bagaimana sesuatu itu dilaksanakan, selalunya kita akan menggunakan open-ended question. So tak kisahlah sama ada kita gunakan questionnaire. Okay, contohnya sekarang ni sebabkan oleh pandemik, jadi kita tak boleh face to face ataupun kita tak boleh akses kepada kita punya responden. Jadi kita boleh menggunakan Google Form, tapi soalan yang kita design dalam bentuk open-ended question. Dan kalaulah kita dapat berjumpa ataupun kalau kita tak jumpa face to face, kita boleh kita boleh buat meeting, guna Google Meet ke. So pada masa yang sama kita boleh buat focus group discussions. Bila dalam focus group discussion tu maksudnya ramai-ramai, jadi mestilah ada rangsangan. Rangsangan tu untuk memulakan ataupun untuk direct kita punya perbincangan, selalunya kita akan menggunakan open-ended question. Open-ended question ni dia difference daripada close-ended. Kalau close-ended maksudnya jawapan tu sama ada ya ataupun tidak. Tapi disebabkan kita nak meneroka, kita nak memahami dengan lebih mendalam lagi, selalunya kita akan buka soalan tu. Contohnya kalau dia kata, kalau kita tanya, jawapan adalah saya tidak. Saya menjalankan, teknik penyoalan. Jadi maksudnya open-ended tu kita akan tanya, boleh terangkan satu situasi macam mana, bagaimana guru merangsang pemikiran murid melalui soalan. Apakah jenis soalan? So dia akan jawablah jenis soalan. Jadi sekiranya pelajar tidak dapat menjawab soalan itu, apakah yang guru lakukan untuk merangsangkan lagi pelajar berfikir dan menjawab soalan berkenaan? Itu yang dinamakan sebagai open-ended question. Alright, metodologi kajian dalam kualitatif study. Sama juga macam kuantitatif, dia ada pilot, dia ada kajian rintis. Kalau untuk kualitatif, kajian rintis juga boleh dilakukan. So ini daripada artikel yang dikeluarkan dalam jurnal MGLI. So dia kata a pilot study was conducted with one of the primary head teachers. Jadi dalam kajian ni penyelidik itu responden dia adalah guru besar. So dia nak mengkaji bagaimana adaptation guru besar itu bila dia mula dilantik menjadi guru besar di sesebuah sekolah. Jadi untuk pilot study ni, penyelidik tadi dia memilih seorang guru besar yang tidak terlibat di dalam kajian data sebenar. So macam biasalah dia menggunakan teknik interview. Jadi berdasarkan kepada interview, jadi sebelum masuk kepada field sebenar, jadi penyidik ini dia buat pilot test dulu. Jadi bila fasa rintis ditemui bahawanya ada kekurangan. Ada kekurangan dari segi protokol item interview. Dia kata kat sini setelah kajian rintis itu dibuat, ada beberapa isu lah ditemui. Antaranya adalah soalan terlalu panjang. Soalan juga sukar difahami. Jadi bila terlalu panjang, sukar difahami, keadaan ini menimbulkan satu situasi yang tidak selesa
kepada responden. Jadi berdasarkan kepada pengalaman awal, okey, dan satu lagi disebabkan mungkinlah disebabkan oleh soalan yang agak sukar untuk difahami, untuk explanation lagi. Jadi session itu mengambil masa yang lama. Jadi menghasilkan discomfort kepada responden, iaitu head teachers tadi ni. Jadi untuk penambahbaikan, penyelidik ini telah membuang soalan-soalan yang sukar tadi, dan juga ada juga soalan-soalan yang telah dimodify. Okey, diubah suai supaya menjadi lebih santai, dan interview itu menjadi lebih pendek session, okey, dan lebih padat. Okey, procedure and analysis data. Okey, bila kita buat kajian kualitatif dalam prosedur dan analisis data, okey, dalam penulisan kita tu dia kata kat sini, okey, dia cerita disebabkan oleh untuk kualitatif, kalau katakan untuk kuantitatif, rumitnya adalah pada bahagian pembinaan instrumen. Sebabnya bila instrumen dah siap, kita hanya serahkan kepada responden jawab dan selesai. Tetapi untuk kualitatif, okey, pada bahagian data collection sebenarnya akan ada beberapa isu kesahan. Okey, antara isu kesahan dia kat sini dia adalah eliminate distraction. Okey, mungkin disebabkan oleh sebab kita nak data, kita nak respon daripada responden itu yang sebenar-benarnya datang daripada hati dia. Jadi sebarang gangguan, okey, dia kata kat sini noises, bising, okey, perlulah dikurangkan. Jadi dia kata kat sini yang tadi lah masih menggunakan artikel yang tadi, temu bual itu dilakukan dengan headmasters. Jadi temu bual itu dibuat di sekolah, okey, di dalam bilik guru besar itu sendiri. Dan macam tadi dia kata ada isu dari segi masa. Bila masa terlalu lama, jadi bila masa terlalu lama, dia boleh distract, dia boleh menyebabkan guru besar tadi dia tak boleh fokus lagi dah. Jadi dia kata okey, paling lama yang dia gunakan untuk sesi interview adalah 45 minit kepada 1 jam. Okey, so hasil interview itu direkodkan. Okey, direkodkan dalam tape recorder. Jadi, dan untuk recording juga, okey, sebab kita menggunakan, sebab dia ada etika dalam penyelidikan. Jadi kena minta permission dulu daripada responden. Jadi kenapa dibuat recording ni? Okey, berdasarkan kepada literature review Freebody tahun 2003 to ensure accuracy. Sebab responden, apa respon daripada responden itu yang akan menjadi data kepada kita. Jadi data itu mestilah data yang ada kesahan dan ada kebolehpercayaan. Okey, dapatan. Okey, ini sebenarnya adalah bahagian yang sebenarnya yang menjadi tugas saya lah untuk hari ini, bagaimana untuk menulis dapatan kualitatif di dalam sesuatu artikel jurnal. Jadi kat sini okey, saya highlightkan yang mana yang penting sahaja . Alright, jadi kat sini categorize into 4 main themes. Jadi kita tahu daripada video yang sebelum ni, okey, untuk analisis
analisis data kualitatif, kita akan mengkategorikan responden kita kepada tema-tema. Jadi dalam artikel ni, dia kata untuk kajian tu dia emerge lah, telah timbul 4 tema utama, iaitu A, B, C dan D. In this paper, the responses from 5 numeracy. Kat sini ni, yang tadi tu artikel lain, ini artikel lain. Artikel ni dia punya responden dia adalah guru-guru lah. Guru numeracy, literasi dengan numeracy. Jadi maksudnya guru yang mengajar lah numeracy. Jadi dia ada 5 responden saja. Dan masih yang sama, disebabkan oleh kualitatif, dia menggunakan open-ended questionnaire. So macam mana cara kita nak mempersembahkan dapatan kita? Dalam artikel ni, saya tunjukkan, dia persembahkan dalam bentuk table. Jadi dia kata kat sini, in this paper, the findings are highlighted according to the themes. Sebab dalam kualitatif mesti ada tema. Kita categorize, kita analyse respon daripada responden kita, sampel kajian kita. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat yang diguna, istilah-istilah yang dikumpulkan, dikategoriskan, so akan adalah 4 tema. So 4 tema ini dia kena define, untuk sebab kajian ni adalah kajian penyelidik itu. Jadi mungkin penyelidik itu sahaja yang faham, ataupun untuk sebab apa hasil dapatan tu, penyelidik perlu communicate dengan readers, ahli-ahli scholar. Jadi untuk mudah faham, jadi penyelidik ini telah memaparkan dia punya dapatan dia dalam bentuk table. Jadi kat sini the constructed themes based on participants responses. Kat sini ada berapa? Ada 4 theme. Structure. Jadi dia akan pecah dua lah, satu tema dan satu lagi adalah description. Jadi tema ini sebenarnya penyidik itu sendiri yang letakkan tema ini berdasarkan mungkin kepada experience dia, atau juga mungkin berdasarkan kepada tinjauan bacaan dia, berdasarkan kepada sesuatu model, ataupun berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. Tetapi untuk memudahkan pemahaman penyelidik-penyelidik lain ataupun ahli educator yang lain, jadi penyelidik ini dia telah membuat satu table yang memberi satu definasi kepada tema-tema itu. Contohnya structure. Description dia berdasarkan kepada, dia kata kat sini berdasarkan kepada jawapan partisipan itu sendiri. Ini pun sama juga, ini sambungan daripada table yang tadi. Tadi tema yang pertama structure, tema yang kedua knowledge, strategies and skills. So this is all the description dia. So dia kata this theme indicate participant responses. Jadi maksud dia tema-tema ini timbul berdasarkan kepada jawapan-jawapan yang dikeluarkan oleh partisipan itu sendiri. Semua tu kat this theme indicates participants responses. This theme indicates participants responses. This theme indicate participants responses. Lepas ni berbezalah sebab tema yang berbeza dihasilkan berdasarkan kepada kategori.
isi kandungan yang berbeza. Okey, itu dari segi bagaimana penyelidik itu cuba untuk memudahkan ataupun cuba untuk mentafsirkan tema itu. Jadi dalam dapatan kajian juga kita boleh tulis dalam bentuk begini. The numeracy participants. Participants tu kita punya responden kita ni lah. Bagaimana kita nak tulis, bagaimana kita nak tulis dalam artikel kita, dan pada masa yang sama kita nak refer kepada responden yang tertentu dan apa yang dia kata. Dan dia masuk dalam tema-tema yang penyidik ini telah pun identify tadi ni. Jadi participant ini adalah ayat-ayat dia lah. Participants also indicated the relationship. Yang ni tema dia teaching and learning tadi ni. Jadi for instance, contohnya NT2 ni sebab adalah representative kepada sampel kajian kita tu. Kita tak boleh terus tulis nama dia sebab dia punya identity participant kita tu ikut etika kita perlu rahsiakan. Jadi dia akan buat satu label lah untuk represent, untuk sebagai perwakilan kepada partisipan berkenaan. Dekat sini dia tulis NT2. Maksudnya kumpulan numerasi lah, cikgu numerasi sampel nombor 2. Responded by saying, ini yang dia kata. Disebabkan kat sini teaching and learning materials. Jadi ini adalah dia punya subkategori dia lah, penggunaan. Among the teaching materials mentioned by NT4. Jadi maksudnya NT2 menyebut must understand. Menyebut certain resources. Certain resources tu dikategoriskan sebagai teaching and learning materials. Lepas tu NT4 pun menceritakan kategori yang sama tapi menggunakan ayat yang berbeza. Use of picture cards as stimulus. NT1 aided. Jadi maksudnya berdasarkan kepada cara presentation dapatan pendidik ini, maksud dia ada saling menyokong antara satu responden kepada satu responden yang lain. Menunjukkan di situ ada konsensus. Guru-guru sebenarnya mengalami kita katakan situasi yang sama dan respon dalam keadaan yang lebih kurang sama, tetapi merujuk kepada kategori yang samalah yang tadi ni, iaitu teaching and learning material. So NT1 aided tu maksudnya dia menyokong lah. NT4 suggested. Math teachers not always use concrete material. Masih lagi bercakap tentang material juga. So dia kata kat sini, jadi ini sebagai satu kesimpulan dia lah. Jadi kat sini ada NT1, NT2, NT4. Jadi last kali penyelidik ini dia telah concludekan dengan satu ayat, NT1, NT2 and NT4's responses were related to strategies and skills that effective numeracy teachers should have. Masih lagi kita di dalam domain
mempersembahkan dapatan kualitatif. Okey, tadi dia punya tema dia adalah tema sumber pengajaran dan pembelajaran. Tema yang kedua adalah nilai. Jadi values were also indicated by the numeracy participant. So kat sini sama macam tadi jugalah. Okey, bila kita tahu satu cara untuk mempersembahkan data untuk kategori yang kedua, untuk tema yang kedua, boleh ulang cara yang sama tetapi menggunakan dapatan yang berbeza. Kalau values, maksud dia tak sebutlah tadi ni teaching material, okey, tetapi value of fairness, okey, keadilan when conducting mathematics lesson. Okay, as pointed by NT2. So NT2 yang kata kat sini. Jadi ini adalah general statement. General statement yang dibuat oleh penyelidik. Okey, ini adalah contoh statement yang sebenar datang daripada penyelidik. So general statement dia adalah kena ada nilai keadilan. Dan dia kata benda ni dikatakan oleh NT2. So dia bagi contoh sekali lagi lah untuk support lagi according to him. But bila ada titik-titik ni, maksudnya sebelum ni dia ada cakap benda lain, tapi dia tak nak persembahkan apa yang dia cakap yang sebelum ni. Tetapi yang signifikan, iaitu yang meaningful adalah ayat yang selepas daripada titik-titik ni yang menunjukkan ada kategori nilai dalam sentence dia. But when we are teaching in our class, we need to always be fair. Okay, that's why dia ada value of fairness dekat sini. Okay, this NT2 response was an example of the participant thought. Okay, berdasarkan kepada participant punya thought dia lah, maksudnya dia punya penilaian dia sendiri, pemikiran dia sendiri tentang kepentingan penerapan value dalam kelas. Okay, on a tone similar. Okay, ni maksudnya selain daripada kita belajar bagaimana untuk mempersembahkan data, kita juga belajar menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan, yang boleh describe, yang katakan ada sokongan daripada responden yang lain. On a tone similar daripada kumpulan yang satu lagi, dia pun ada kata juga the importance of value. Yang ni as raised by LT4. Yang ni dia kata pointed out by NT2. Yang ni pun sama juga, dia gunakan bahasa yang menggunakan istilah yang berbeza supaya sedap sikit lah dia punya penulisan dia. Raised by LT4. So apa ayat dia? Sama macam tadi juga, kat depan tu ada ayat yang panjang, dia tak nak bubuh ayat yang panjang ni, so dia letak titik-titik ni. To ensure our peoples respect us and to motivate them to learn. Masih lagi dalam dapatan kajian, sebab saya punya tajuk adalah macam mana untuk mempersembahkan dapatan kajian kualitatif. Sama macam tadi juga, yang ni kita macam revision saja, sebab tadi kita dah nampak pattern bagaimana untuk mempersembahkan dapatan kajian kualitatif. Jadi sama juga also indicated. Yang ni saya rasa macam dengan yang tadi ni, dia macam ada ulang tayang kepada slide yang sebelumnya. Yang ni boleh juga buat sebagai formative assessment, nak tengok kat mana menggunakan ayat-ayat yang berbeza, dan juga bagaimana untuk mempersembahkan cara kita panggil participant response dalam bentuk dia bercakap. Kalau tengok kat sini, dekat sini dia punya aksara ni normal.
Okey, kat sini ni bila katakan ni maksudnya benarnya sentence yang diguna. So kita buat tanda koma ni dan juga kita italickan. Okey, italickan dia punya sentence ni. Okey Okey, dapatan kajian. Yang ni pun sama macam tadi juga. Kalau macam tadi, okey, maksudnya ini adalah sebenarnya dalam satu artikel. Tapi boleh juga macam tadi, table dia adalah tema and description. Okey, sekarang ni dia persembahkan dapatan dia, tema dan juga contoh-contoh responses daripada participant. So maksudnya dia akan tulis baliklah macam tadi. Okey, kalau katakan tema structure, siapa kata, NT2 kata, LT1 kata. Okey, kalau knowledge and understanding, okey, NT5 kata. Okey, N dengan L ni maksud dia kumpulan berbeza. Ini kumpulan numeracy, ini kumpulan literacy. Maksudnya orang numeracy kata dengan disokong oleh kumpulan literasi yang menunjukkan untuk menjadi seorang guru yang berkesan, jadi dia kena ada ni knowledge and understanding. Dan ini adalah contoh response lah yang di-transcribe daripada kalau yang tadi tu dia pakai temu bual kan, yang daripada dia punya tape recorder dia. Okey, discussion. Okey, dalam artikel, okey, lepas daripada dapatan, okey, dia akan ada section discussion. Tapi kadang-kadang dalam artikel finding dengan discussion tu disekalikan. Okey, ini dia bezakan. So apa yang patut ada dalam discussion? Okey, kalau dalam dapatan tadi kita menunjukkan sentence sebenar, okey, sentence sebenar response yang ditranscribe daripada hasil temu bual daripada tape recorder. Untuk discussion ni tak ada. Okey, discussion ni maksudnya kita discuss berdasarkan kepada data yang kita dapat, berdasarkan kepada tema-tema yang emerge, yang timbul daripada response participant. Jadi apa yang kita ambil makna daripada dapatan itu. So dia kata kat sini, the findings provide evidence. So dia menerangkan, dia interpret sekali lagi of the research participant thought or perception. Okey, dia mengatakan ini adalah ciri-ciri lah yang sepatutnya guru ada. Okey, dan berdasarkan kepada yang data mentah tadi ni, berdasarkan kepada sentence participant. So ini yang dia tafsirkan. Okey, jadi dan apa yang didapat ini sebenarnya juga telah pun diperkatakan oleh penyelidik yang terdahulu. Jadi apa beza dapatan dan discussion? Kalau dapatan maksudnya kita persembahkan data kita sahaja. So persembahkan tu mestilah secara sistematik, sebab tu dia ada table tadi tu, dia ada cara menulis. Okey, untuk discussion kita dah tinggal tetapi kita relatekan dengan current penemuan ataupun current discussion oleh penyelidik lain. Okey, sebab tu kat sini dia ada kat sini lah dia cite daripada literature review. Okey, yang ni pun sama juga in sum. Okey, sebagai kesimpulan dah. Okey, jadi dia kata the participant in the study viewed effective primary. Tadi kan ada dua kan, kita jumpa perkataan N, kita ada jumpa perkataan L. Jadi walaupun two different bidang cikgu-cikgu, ada cikgu numeracy, ada cikgu literasi, tetapi dua-dua konsisten menyatakan untuk menjadi seorang guru yang berkesan mesti ada semua ni, A, B, C, D, apa semua ni. Ini adalah
apa yang dirumuskan, apa yang dibincangkan semula berdasarkan kepada dapatan temu bual tadi ni. Okay, interestingly, okay, maksudnya bila tulis tu mesti ada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang kita guna supaya orang baca tu orang seronok nak baca lagi. Okay, jadi kena adalah ayat-ayat bahasa Inggeris ni. Interestingly, however, walau bagaimanapun, okay, none of the research participant mention ataupun explain, okay, a skill. Maksudnya dia kata dalam artikel ni dia hanya membentangkan apa yang dijumpai berdasarkan kepada respon participant. Okey, dan dia juga mendapati ada juga benda yang tidak disebut. Okey, dan dirasakan ini sesuatu yang menarik, dan apa yang tak disebut ini boleh digunakan untuk membuat kajian pada masa hadapan. Okey, dia kata perhaps a further study could look into how, bagaimana pula cikgu-cikgu ni explain lesson content. Macam tadi tu dia lebih kepada ciri-ciri umum. Untuk menjadi seorang guru yang berkesan mesti ada ciri-ciri ni, ciri ni. Tetapi dalam pengajaran, dalam untuk transferring content, tak ada lagi disebut macam mana cara yang berkesan untuk explain lesson content. So dia kata yang ni tajuk ini jadi satu gap lah yang boleh digunakan untuk kajian seterusnya. Okay, the finding would enlighten. Okay, dalam perbincangan juga selain daripada tadi untuk tafsirkan semula dapatan berdasarkan kepada kajian itu, membandingkan dapatan dengan kajian-kajian yang lain, dan support with siapa yang mengatakan ini sepatutnya berlaku ataupun ini tidak sepatutnya berlaku. Lepas tu mungkin penyelidik itu dia juga concern, ada sesuatu sebenarnya tak disebut, dan sebenarnya yang tak disebut itu boleh digunakan untuk kajian masa hadapan. Dan dalam perbincangan juga penyelidik boleh menjadikan data itu sebagai satu sumber lah, satu base untuk solve the problem, how to solve issues. Contohnya they would be able to choose appropriate spoken. Jadi maksudnya kat situ berdasarkan kepada findings, jadi boleh dibuat cadangan, cadangan yang berkaitan, ataupun boleh dibuat necessary adjustment, boleh dibuat penambahbaikan lagi, ataupun data ini boleh digunakan oleh pihak-pihak yang authorities lah. Contohnya pihak JPN ke, pihak BPK ke, ataupun pihak IPG untuk untuk organize ataupun untuk anjurkan CPD yang mana ada yang disebut di sini adalah penting, tetapi mungkin pihak IPG tidak ada data yang menunjukkan memang kena buat latihan dalam area ni. So within the current study as a basic or guideline. Kesimpulan ni maksudnya bukan kesimpulan saya. Kesimpulan ini adalah kesimpulan bagaimana nak tulis kesimpulan dalam artikel tu. Jadi inilah contoh-contoh bahasa-bahasa lah yang kena guna, istilah-istilah yang kena guna. Based on the analysis of the qualitative data obtained, we came to the consensus berdasarkan kepada tadi tu lah
ada yang dalam kumpulan yang sama mengatakan perkara yang sama. Okey, kalau buat kontra kumpulan juga jumpa kategori yang sama, tema yang sama. Jadi ini menunjukkan ada satu kesimpulan yang kuat lah. Okay, we came to the consensus. Okay, ada 4 main themes. Okay, so berdasarkan kepada tema ni, berdasarkan apa? Berdasarkan kepada participant viewpoints. Jadi berdasarkan kepada participant ni kita boleh buat framework. Okay, sebab tu kita katakan untuk qualitative study ni, okay, approach dia adalah grounded. Grounded tu maksudnya kita menggunakan pendekatan induktif berdasarkan kepada data kita. Okey, jadi kita berdasarkan kepada data tu kita dapat keluarkan 4 tema. Berdasarkan kepada 4 tema ni, dia akan menjadi satu variables untuk membentuk satu model lah. So model ni kita panggil sebagai framework. Jadi generally viewed that the greater teachers, okay, ini dia punya kesimpulan dia. Okey, kesimpulan. Okey, so itulah sahaja saya punya pembentangan untuk kali ini. So saya mengucapkan terima kasih kepada peserta atas perhatian, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dan akan ada bimbingan seterusnya. Terima kasih.